Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, good evening to everyone, brothers and sisters. Apa khabar anda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya sentiasa sihat, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan sentiasa bergembira di samping keluarga tercinta. Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjadi dalil, ini terjemahan ataupun keterangan dia tentang peristiwa Isra junjungan kita Nabi SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dengan roh dan jasadnya. Tentang peristiwa Mi'raj pula disebutkan dalam surah An-Najm, surah 35. Mungkin nanti kita boleh tengok apa Isra. Isra daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu sebab tu turunnya ayat ini. Mi'raj adalah daripada Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okey, tu kena faham. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sahaja tersebut di dalam Al-Quran, tetapi juga dalam hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sebelum tu tuan-tuan puan, kita nak tengok juga surah surah Al-Isra ni ada kesenambungan macam mana kita punya peristiwa ini. Surah ini diturunkan di Mekah, ada 111 ayat, dinamakan surah Al-Isra, perjalanan pada malam hari. Kerana peristiwa Rasulullah SAW dibawa Isra pada malam hari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Okey. Antara isi kandungannya, tujuan dan hikmat berlakunya mukjizat Isra yang luar biasa itu ialah kerana nak memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Kemuliaan yang besar ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada baginda ketika baginda sedang menghadapi ketenterangan keras dari kaum kafir musyrik di Mekah untuk memberi semangat supaya baginda berjuang terus menyiarkan Islam sehingga berjaya. Lepas itu diterangkan perihal kaum Yahudi Bani Israel yang sentiasa menderhaka kepada Allah Ta'ala
dan bertindak ganas kepada umat manusia, dan kerana itulah mereka telah menerima kehancuran 2 kali di Palestin. Kehancuran 2 kali di Palestin. Kali yang pertamanya ada diterangkan di sini di tangan Raja Babylon, dan kali yang kedua di tangan Raja Rom. Lalu diberi amaran bahawa selagi mereka menderhaka dan menceroboh, maka selama itulah pula Allah Ta'ala menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Dan inilah yang telah berlaku di sepanjang sejarah kaum Yahudi zaman berzaman. Okey, itulah sedikit yang saya boleh ambil daripada intisari ayat dalam surah awal-awal ayat-ayat surah Al-Isra. So isunya di sini adalah saya nak bawa kepada anda tentang beberapa fakta, beberapa peristiwa tentang Masjidil Aqsa. Isu pada hari ini adalah apakah kepentingan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam ataupun kepada Palestin. Secara umumnya adalah Baitul Muqaddis lah, bumi Palestin itu sendiri. Yang pertama, nanti boleh komen, tulis di dalam komen. Yang pertamanya saya nak bawa kepada anda, mungkin semua kita dah tahu, kita pun dah tadabbur surah Al-Baqarah, kita dah tahu perangai Bani Israel atau peperangai kaum Yahudi ni. So kita tak perlu pertikai apa yang mereka dah buat, akan buat dan sebagainya. Itu sejarah yang akan berulang sampai bila-bila pun. Jadi yang pertamanya saya nak katanya adalah bumi Palestin ini ataupun Masjid Aqsa adalah tempat suci ketiga umat Islam. Itu fakta pertama. Okey, tempat suci ketiga selepas Makkah, Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa. So kita perlulah melawat tempat-tempat macam ni, tempat sejarah, makam para nabi dan sebagainya kan. So itu yang pertamanya. Secara ringkasnya, dia adalah bumi ketiga, bumi suci ketiga Islam. Tetapi ia tidak dipanggil bumi Al-Haram, tapi dipanggil Baitul Muqaddis. So sebelum tu saya lupa nak terangkan, Masjid Al-Aqsa ni maksudnya adalah masjid yang jauh. Al-Aqsa tu maksudnya macam jauh. So ada pendapat banyaklah pendapat katakan ada jauh daripada sebarang kemungkaran, suci lah, dipelihara. Dan ayat tadi kita baca allazi barakna haulahu. So ada berkatnya di Baitul Muqaddis tu. So dipanggil juga Masjid Al-Aqsa, Baitul Muqaddis dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak bawa beberapa fakta. Yang keduanya adalah kita pun dah tahu kiblat pertama umat Islam kan. Kalau saya salah betul kan, kiblat pertama umat Islam sebelum dia bertukar kepada Mekah Al-Mukarramah kan. So 17 bulan Nabi SAW, kita dah huraikan ayat-ayat awal juzuk kedua tu. So boleh tengok balik nanti live tadabbur itu, bagaimana Nabi meminta kepada Allah SWT untuk berpindah kiblatnya kepada kepada Mekah. Sebab Baitul Muqaddis ni ataupun Masjid Al-Aqsa tu kiblatnya juga dikongsi dengan kaum Yahudi. Okey, itu yang keduanya adalah kiblat pertama. Ambil lagi 3 fakta. Okey, lagi satu ataupun kita lagi share lagi. Fakta yang berikutnya adalah dalam tu ada satu batu atau satu mimbar, dipanggil ada juga Dome of Rock. Nama dia lebih kurang lah, tak ingat nama asal dia. So ini juga dikatakan berebut ataupun berkongsi dengan kaum Yahudi. Sebab ni mereka ni kata kaum Yahudi ni terkenal dengan khurafat, syirik dan sebagainya. So mereka ni kata nak cari macam mana Nabi Sulaiman tu dulu, macam mana lah yang didakwa, itulah dakwaan dia. So boleh baca lagi tentang Dome of Rock ni ada dalam Masjid Al-Aqsa ni. So dalam Masjid Al-Aqsa ni pun ada sendiri, ada pintu-pintu dia, ada 14 pintu. Okey, lepas tu ada apa dipanggil, tempat-tempat lah, memang mimbar dan sebagainya. Okey, itu yang ketiga. Ada peristiwa tu. Dan Masjid Al-Aqsa ni juga yang berikutnya adalah, fakta berikutnya adalah pernah terbakar dan hancur dan sebagainya. Tak pasti semua kawasan ke tidak, tapi pernahlah terjadi macam tu, terbakar dan kemudian dibina balik dan sebagainya. Ada yang dikatakan orang Yahudi sendiri Israel yang memusnahkan atau membakar Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. So dan kita belum tahu juga kenapa terjadinya peristiwa baru ni kan, perang ataupun kenapa kaum Yahudi ataupun Israel ni dia menembak si orang-orang Palestin yang sedang beriktikaf di masjid dan sebagainya.
Antaranya sebab mereka ni ada satu peristiwa yang dikatakan pada hari yang itu juga, hari sama, ada peristiwa meraihkan. Dia lah orang Yahudi ni, tak pasti peristiwa apa. Jadi hari mulia bagi mereka jugalah. Macam tu. Okey, dia fakta yang terakhir lah. Nanti boleh tambah-tambah lagi. Dan dia ada kaitan dengan bumi kita di Nusantara ataupun di Malaysia ni. Sebab apanya, dulunya zaman Turki Osmaniyah kan, ataupun awal-awal lagi, orang Melayu ni terkenal dengan buat perbuatan-perbuatan teknologi dan sebagainya. Orang hebat, orang Melayu ni sebenarnya hebat. Dia ada kapal-kapal yang sangat besar. Dan Islam sudah datang awal lagi di zaman bukan sebagaimana yang kita tahu, kita belajar sejarah sebagai sekolah dan sebagainya. Tidak, dia datang lebih awal. Dan umat Melayu terkenal dengan perbuatan-perbuatan seperti kayu dan sebagainya. So antara mimbar di situ ada yang dikatakan datang daripada bumi Melayu. Contohkan Turki Osmaniyah yang import ataupun bawa daripada bumi Melayu di Malaysia. So memang kita di Palestin terkenal, dan umat Islam di Palestin, sahabat-sahabat kita di Palestin disebut Malaysia sangat terkenal. So dengan bantuan dan sebagainya, sangat dekat di hati mereka. Sebab kita tidak ada kepentingan dan sebagainya, tetapi demi akidah Islamiah, demi ikhwah ataupun saudaraan kita, kita sanggup membantu apa sahaja demi menyelamatkan, membebaskan Masjidil Aqsa. Itulah sedikit perkongsian pada hari ini.